Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton semua? Selamat datang ke channel saya dan selamat datang ke segmen Satu Minggu Satu Istilah. Untuk minggu ini, saya akan memperkatakan tentang istilah bagi perkataan nusyuz. Nusyuz dari sudut bahasa berasal dari perkataan nasyaza, bermaksud tempat tinggi. Definisi nusyuz dari segi istilah syarak kebiasaannya disifatkan kepada isteri mana dia telah berkelakuan meninggi diri kepada suaminya dengan mengingkari ketaatan kepada suami yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah, pelbagai istilah telah diberikan oleh para ulama sebenarnya. Definisi nusyuz menurut Imam Syarazi ialah isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Secara mudahnya, boleh kita fahami bahawa nusyuz itu berlaku apabila isteri atau suami mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap satu sama lain dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Terdapat dalil daripada Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka ataupun nusyuz, hendaklah mereka kamu nasihatkan, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan untuk mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hukum nusyuz adalah haram. Perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Nusyuz ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu nusyuz isteri terhadap suaminya, nusyuz suami terhadap isterinya atau kedua-duanya, di mana suami dan isteri melakukan perbuatan tersebut. Sekarang mari kita lihat apakah nusyuz isteri. Isteri dianggap melakukan perkara ini sekiranya derhaka atau ingkar terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mahu memenuhi hak suami terhadapnya, atau lain-lain perbuatan yang menjadi tanggungjawab si isteri. Adapun sekiranya isteri melakukan perbuatan tersebut seperti membebel atau menghina suami dengan lisan, perbuatan tersebut tidaklah dianggap sebagai nusyuz meskipun ianya berdosa. Bagi pihak suami pula, nusyuz suami, dalam kebanyakan masyarakat kita masih beranggapan bahawa nusyuz hanya berlaku pada isteri terhadap suami saja. Sedangkan perbuatan ini juga boleh terjadi melalui suami terhadap isterinya. Seorang suami dikatakan nusyuz apabila mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami, seperti tidak menyediakan nafkah zahir dan batin, menyakiti dan mendera si isteri, atau suami tidak berlaku adil dalam bergilir bagi yang mempunyai isteri lebih daripada seorang. Kemudian kita lihat pula apakah nusyuz untuk suami dan isteri. Perbuatan nusyuz oleh kedua-dua suami dan isteri dalam masa yang sama juga boleh berlaku
Keadaan ini dinamakan juga sebagai shiqaq. Ya. Situasi seperti ini boleh berlaku apabila kedua-dua suami dan isteri tidak lagi mahu bertolak ansur dan saling bertoleransi. Sebaiknya masalah seperti ini diselesaikan dengan bantuan jawatankuasa pendamai ataupun campur tangan daripada hakim yang dilantik oleh pihak mahkamah syariah. Kemudian kita lihat beberapa cara bagi seorang suami untuk menegur isterinya yang nusyuz. Yang pertama ialah melalui nasihat dan bimbingan. Apabila tanda-tanda nusyuz mula kelihatan daripada seorang isteri, maka suami hendaklah memberi nasihat kepada isteri dengan lemah lembut dan berhikmah tentang tanggungjawabnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga hubungan yang baik antara suami isteri serta mengiktiraf martabat suami. Di samping itu, mengingatkan isteri tentang kemurkaan Allah dan akibat daripada perbuatan nusyuz yang dilakukan yang tidak diwajibkan ke atas suami untuk memberi nafkah ke atas isterinya yang nusyuz. Semoga dengan nasihat dan peringatan tersebut, isteri dapat kembali melaksanakan kewajipannya terhadap suaminya. Cara yang kedua ialah pemulauan tempat tidur. Sekiranya masih tidak berkesan dengan memberikan nasihat, suami hendaklah memisahkan atau memulaukan isteri dari tempat tidur dan tidak menyetubuhi isterinya. Cara ini mungkin sedikit tegas tetapi penting untuk memberitahu isteri bahawa perbuatan nusyuz adalah salah. Meskipun begitu, diingatkan untuk si suami tidak memulaukan isterinya lebih daripada 3 hari. Ya. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak harus bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Jadi dikiaskan hadis ini dengan hubungan suami isteri dalam masalah nusyuz tadi, di mana tidak boleh memulaukan isterinya lebih daripada 3 hari. Cara teguran yang ketiga ialah memukul dengan tidak mencederakan. Jika isteri benar-benar tidak mentaati suaminya dan terus nusyuz, suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan atau tidak membahayakan tubuh badan isteri. Syarat pukulan dengan tujuan mendidik ialah pertama, tidak memukul bahagian wajah atau kepala untuk menjaga kemuliaannya, serta kawasan yang lemah atau kawasan yang berkaitan dengan kecantikan seperti perut atau dada kerana dikhawatiri akan menyebabkan kecacatan atau kematian. Cara pukulan yang kedua ialah tidak memukul menggunakan alatan yang keras dan tidak berbahaya seperti tongkat. Yang ketiga, mengetahui bahawa pukulan itu akan menyedarkan isteri tentang kesalahannya. Sekiranya dengan pukulan menambahkan lagi kebencian isteri, maka suami tidak sepatutnya melakukannya. Adalah lebih baik bagi suami sekadar memberi ugutan sahaja. Cara yang keempat ialah membawa ke mahkamah syariah. Ini adalah merupakan langkah terakhir bagi situasi yang masih tidak menemui jalan penyelesaian. Bolehlah membawa isu ini kepada pihak pendamai atau mahkamah syariah itu sendiri. Baiklah penonton, itu berkaitan dengan cara menegur pihak suami terhadap isteri yang nusyuz. Sekarang saya akan kongsikan bagaimana cara isteri untuk menegur suami yang nusyuz.
Terdapat beberapa langkah, antaranya yang pertama ialah isteri hendaklah sabar dan memberikan nasihat kepada suami dengan cara yang baik. Ingatkan si suami tentang tanggungjawabnya dan perintah agama. Cara yang kedua, sekiranya cara pertama tidak berkesan, ialah isteri digalakkan untuk membawa isu ini kepada orang tengah sebagai pengantara untuk mencari perdamaian. Libatkan ahli keluarga terdekat atau sahabat yang mampu membantu menyelesaikan masalah, bukan yang mengeruhkan lagi keadaan. Dan cara yang ketiga ialah jika suami masih lagi gagal untuk dinasihatkan, maka isteri boleh mengadu kepada hakim atas perbuatan suaminya yang nusus. Itu ada 3 cara bagaimana isteri menegur suami yang nusus. Kemudian berkaitan dengan hak isteri yang hilang apabila berlakunya nusus, di mana suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah nusus. Misalnya, apabila isteri ingkar arahan suami untuk tinggal di rumah dan tidak keluar tanpa keizinan suami, maka si isteri boleh melakukan perkara ini dan gugur hak untuk diberikan nafkah oleh suami. Sungguh pun begitu, seorang isteri yang telah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya tidak lagi dianggap melakukan nusus. Demikianlah tadi penonton berkaitan dengan istilah nusus pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat memberikan info kepada kita semua, insya-Allah. Sekianlah dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.